Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Yang berbahagia Puan Hani binti Harun, ahli-ahli panel serta para penonton yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya dan keizinannya dapat kita bersama dan bersidang pada hari yang barakah ini dalam forum perdana yang bertajuk Asas dalam Psikologi Pendidikan yang dianjurkan oleh Universiti Selangor. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya membuka kata bicara tentang tajuk kita pada malam ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Begitu juga dengan ahli-ahli panel kita pada hari ini. Nama saya Muhammad Azrul Azri bin Mustafa sebagai moderator anda pada hari ini sambil ditemani oleh 4 orang ahli panel. Ahli panel yang pertama, Ikmal Hakim bin Muhammad Ghazali. Ahli panel yang kedua, Muhammad Nafizuddin bin Muhammad Nazri. Ahli panel yang ketiga adalah Siti Nur Asia binti Ibrahim, dan ahli panel yang keempat adalah Izwan Iskandar bin Rizwan. Okay. Forum kita pada hari ini akan membincangkan tentang 3 video yang berkaitan dengan asas dalam psikologi pendidikan. Selepas itu kita akan mendengar ahli-ahli panel membuat ulasan daripada setiap video yang ditayangkan menerusi soalan yang akan ditujukan kepada mereka. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita tonton video yang pertama. Baik, kita masuk pula kepada bagaimana cara guru mengaplikasikan teori humanistik dalam pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Baik, saya akan membentangkan 5 cara bagaimana guru mengaplikasikan teori ini di dalam kelas. Sebagai seorang guru, kita kena terima setiap murid kita ni tanpa syarat, tanpa potensi dan keupayaan. Maksudnya kat sini ialah kita kena layan setiap perbezaan murid itu secara adil. Yang kedua ialah guru hendaklah membantu murid menentukan matlamat yang realistik. Sebagai contoh, sebab apa datang sekolah? Sebab apa kena belajar? Sebab apa kita kena belajar pendidikan Islam sebagai contohnya. Yang ketiga ialah guru melibatkan murid dalam gerak kerja kumpulan, terutama pembelajaran kooperatif. Hal ini dapat membina hubungan sosial dan kemahiran emosi, dan seterusnya membina komunikasi antara murid dan juga rakan-rakan yang lain. Seterusnya ialah guru menyesuaikan isi pelajaran dengan aras pemikiran, gaya pembelajaran dan juga keperluan murid. Sebagai contoh, dalam kelas akan ada murid yang lemah, murid yang sederhana dan juga murid yang cemerlang. Jadi guru perlu sesuaikan setiap aktiviti itu pelbagai aktiviti supaya setiap murid dapat mencapai objektif yang sama. Sebagai contoh, kita janganlah terus terang tentang rukun wuduk. Sebaliknya, guru perlu terangkan dulu apa itu wuduk, kenapa kena wuduk sebagai contohnya. Akhir sekali ialah berpegang bahawa semua murid boleh belajar jika tempoh masa mencukupi dan menyediakan pembelajaran selaras dengan keupayaan murid. Untuk yang terakhir ini adalah selari dengan teori daripada Maslow berkaitan dengan keperluan fisiologi, di mana kita memberikan ruang kepada murid dan tidak memaksa murid tersebut. Secara keseluruhannya, teori humanistik ini ialah untuk menyediakan asas kepada perkembangan personal supaya pembelajaran sepanjang hayat berbentuk arah kendiri dapat berlaku. Berdasarkan video yang ditayangkan sebentar tadi, kita dapat lihat video tersebut menceritakan tentang teori pembelajaran humanistik. Okey, ahli panel yang pertama, Ikmal Hakim, saya mahu bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan teori pembelajaran humanistik ini? Teori pembelajaran humanistik ini melihat manusia sebagai makhluk yang istimewa dan mempunyai keupayaan yang tidak sama dengan haiwan. Humanisme percaya bahawa manusia bertindak atas dasar keperluan, motivasi, minat dan nilai. Dalam faktor pembelajaran pula terbahagi kepada 2, iaitu situasi pembelajaran, hubungan dan akhir sekali ialah penerimaan rakan-rakan. Baiklah, Gensch M. Liner ada menyatakan 5 objektif asas daripada pandangan humanistik. Okey, apakah 5 objektif asas yang dinyatakan oleh Gensch M. Liner itu? Seterusnya ahli panel kedua. Okey, terima kasih kepada yang bertanya.
Lima objektif asas tersebut, yang pertama ialah memupuk pembelajaran, arahkan diri dan tidak bergantung kepada orang lain. Maksudnya kat sini ialah ia menjurus ke arah pelajar tu, dia belajar dia sendiri dengan cara mengembangkan kreativiti dan pemikiran tanpa bergantung kepada orang lain. Maknanya kendiri lah. Yang kedua ialah mengembangkan keupayaan, bertanggungjawab terhadap pembelajaran dan perkara yang dipelajari. Maknanya pelajar akan bertanggungjawab tentang apa yang dirancang, apa yang dilakukan dan apa yang dipelajari. Dan yang ketiga ialah mengembangkan kreativiti dan pemikiran bercapah. Keempat, mencungkil dan mengembangkan daya ingin tahu serta penerokaan. Dan yang kelima ialah mengembangkan kecenderungan aspek seni dan emosi. Okey, baiklah. Selain daripada 5 objektif asas yang dinyatakan oleh Gage and Bliner itu, Gage and Bliner juga ada menyatakan 5 prinsip teori humanistik ini. Boleh saya tahu 5 prinsip tersebut? Apa Okey, terima kasih moderator kita. Okey, menurut Gage and Bliner, terdapat beberapa prinsip asas pendekatan teori pembelajaran humanistik yang boleh digunakan untuk membangunkan pendidikan. Okay, yang pertama, pelajar akan belajar dengan baik tentang apa yang mereka mahu dan perlu tahu. Apabila pelajar telah dapat mengembangkan keupayaan untuk menganalisis apa dan mengapa sesuatu yang penting bagi mereka, mereka akan belajar dengan lebih mudah dan lebih cepat. Yang kedua pula, pelajar dan guru boleh tahu cara belajar dengan baik. Sebab cara belajar ini lebih penting daripada memerlukan ilmu yang banyak. Yang ketiga, penilaian kendiri adalah satu-satunya penilaian yang berguna untuk tugasan belajar. Penekanan terhadap perkara ini adalah kepada pembangunan dalaman dan kawasan kendiri. Yang keempat pula, guru yang berorientasikan kemanusiaan akan memberi sumbangan yang bermakna kepada asas pengetahuan pelajar mereka. Yang kelima, pelajar akan belajar dengan lebih baik dalam persekitaran yang selesa dan menyenangkan. Baiklah, kita sudah sedia maklum bahawa Carl Rogers dan Abraham Maslow ini adalah pengasas bagi teori pembelajaran humanistik ini. Okey, pada pendapat ahli panel yang keempat, adakah teori pembelajaran ini berkesan pada pelajar? Terima kasih kepada moderator, saudara moderator Muhammad Azrul. Pada pendapat saya, teori pembelajaran ini tidak sesuai ataupun tak berkesanlah kepada pelajar secara menyeluruh, kerana teori ini dia lebih cenderung kepada keperluan iaitu keperluan asas, contohnya seperti makanan dan air, sehinggalah kepada keperluan bersifat psikologi. Oleh itu pelajar akan rasa terkongkong ataupun tidak dihargai kerana idea atau keinginan pelajar tersebut tidak diendahkan. Contoh, dalam subjek pendidikan seni visual, seorang pelajar ni dia pandai dan mempunyai bakat dalam melukis dan ingin mengembangkan bakatnya, tetapi di dalam kelas tersebut guru tidak memperdulikan pelajar tersebut dan hanya mengajar perkara asas dalam melukis, di mana perkara tersebut telah dikuasai oleh pelajar tersebut, maka setiap di sini pelajar itu akan merasa tak dihargai. Seterusnya boleh mengakibatkan pelajar tersebut hilang semangat, malah lebih teruk pelajar tersebut hilang minat dalam pelajaran tersebut. Baiklah. Kita masuk pula kepada bagaimana cara guru nak aplikasikan teori-teori yang disebutkan tadi dalam PMP. Ini ialah 5 langkah yang boleh digunakan oleh guru berdasarkan teori behaviorist. Yang pertama sekali ialah aplikasi teknik peneguhan yang sesuai, di mana guru memberi maklum balas secara kerap dan spesifik sebaik sahaja selesai aktiviti. Ada 2 perkara berkaitan dengan teknik peneguhan ini. Yang pertama sekali ialah peneguhan berkala, yang kedua ialah peneguhan positif dan negatif.
Peneguhan berkala yang pertama ialah berdasarkan masa, tetap dan berubah. Tetap ialah apabila murid menghadapi ujian pada setiap akhir bulan. Berubah sebagai contohnya ialah kuis. Dari segi isi kandungan juga ada nisbah tetap dan nisbah berubah. Bagi setiap 5 soalan, murid dapat menjawab dengan betul dan mereka mendapat 1 token. Nisbah 5-1. Murid boleh menukar token dengan aktiviti atau objek yang disukai. Itu ialah nisbah tetap. Bagi nisbah berubah, untuk menjawab soalan guru, murid kena angkat tangan. Peluang untuk menjawab tidak dapat dijangkakan kerana apabila guru bertanya soalan, akan ramai murid yang akan angkat tangan. Jadi guru yang akan memilih siapa yang akan menjawab soalan tersebut. Jadi benda ini akan berubah-ubah. Peneguhan positif dan negatif ini seperti mana yang saya telah terangkan sebelum ini. Sebagai contoh, guru bagi pujian. Wah, bagusnya, isi yang menarik. Dari segi hukuman pula, kena guna hukuman yang adil seperti menggunakan tanda isyarat, tepuk bahu, berdiri di samping murid, memberi senyuman. Yang kedua ialah menyediakan langkah pengajaran secara berperingkat di mana satu aktiviti khusus bagi satu langkah pengajaran. Susunan langkah mestilah progresif dan murid menguasai langkah awal sebelum berpindah langkah yang lain. Guru juga boleh mengaplikasikan hukum kesediaan di mana hukum ini mengaitkan pembelajaran baharu dengan pengetahuan sedia ada. Sebagai contoh, jika kita nak ajar tentang solat, kita boleh kaitkan tentang rukun Islam. Dalam rukun Islam ada solat. Kemudian hukum ini ingin mencungkil rasa ingin tahu murid. Kemudian guru itu akan sediakan situasi yang merangsangkan dengan cara aktiviti yang pelbagai. Yang keempat ialah buat analisis tugasan. Guru memecahkan tugasan pembelajaran kepada langkah-langkah kecil, terutamanya kepada murid yang berkeperluan khas. Dan akhir sekali ialah aplikasi hukum latihan, membanyakkan pengulangan dan latih tubi, menyediakan latihan yang banyak dan pelbagai, variasikan latihan dalam bentuk amal dan gerak kerja kumpulan mengikut tahap murid iaitu lemah, sederhana dan juga pintar. Secara keseluruhannya, teori pembelajaran yang disebutkan tadi iaitu humanistik dan behavioris ini bukan sahaja sesuai untuk murid aliran perdana tetapi juga boleh diaplikasikan dalam pembelajaran murid berkeperluan khas. Setiap kategori murid berkeperluan khas mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Pembelajaran murid berkeperluan khas juga perlu disediakan dalam bentuk yang dipermudah dan disesuaikan. Namun rata-rata murid belajar daripada latih tubi, peneguhan, peniruan dan juga modeling. Jadi setiap aktiviti pembelajaran perlu diubah suai dan disesuaikan mengikut keperluan sama ada murid perdana ataupun murid berkeperluan khas. Berdasarkan teori humanistik, murid yang berkeperluan khas juga perlu kepada keperluan yang sama dengan murid perdana, di mana guru perlu menyediakan persekitaran pembelajaran yang menyerupai persekitaran pembelajaran murid normal, least restrictive environment. Kemudian guru perlu kenal pasti keupayaan murid dan sediakan rancangan pendidikan individu. Dan yang seterusnya adalah guru menggunakan pendekatan multisensori seperti mendengar, melihat, membuat, berbincang dan juga merasa. Hal ini kerana murid yang berkeperluan khas yang bermasalah penglihatan dan pendengaran sangat memerlukan kepada pendekatan khusus bagi masalah yang dialami. Berdasarkan video yang kita lihat sebentar tadi, video kedua, video tersebut berkaitan dengan teori pembelajaran behaviorism. Okey, soalan pertama untuk ahli banding yang pertama, okey, bagaimanakah teori pelaziman klasik Ivan Pavlov? Ivan Pavlov. Terima kasih kepada moderator Muhammad Azrul, Encik Muhammad Azrul. Untuk soalan tadi, untuk teori pembelajaran behaviorism terdapat 3 tokoh, iaitu yang pertama Ivan Pavlov, E.K. Thorndike dan B.F. Skinner. Jadi Ivan Pavlov ni menggunakan teori pelaziman klasik iaitu classical conditioning, di mana ianya berkaitan dengan hubungan antara rangsangan natural dan rangsangan semula jadi. Untuk teori ini juga terdapat tiga rangsangan. Yang pertama ialah rangsangan natural, yang kedua ialah rangsangan semula jadi dan yang ketiga ialah rangsangan terlazim. Untuk rangsangan natural ni bila mana kita tak ada kaitan pun dengan objek ataupun peristiwa tersebut, tetapi kita akan memberi respon kepadanya. Yang kedua ialah rangsangan semula jadi dan yang terakhir sekali ialah rangsangan terlazim. Rangsangan terlazim ni pula contohnya macam kalau kita sejuk, kita tarik selimut. Kalau kita lapar, kita makan. Dan kalau kita mengantuk, kita tidur. Baiklah,
Ivan Pavlov juga ada menggunakan konsep lah dalam pembelajaran dia. Okey, boleh saya tahu, boleh ahli panel kita kongsikan satu situasi di mana 5 konsep pembelajaran tadi berkait rapat dengan pembelajaran. Okey, terima kasih. 5 konsep yang digunakan oleh Ivan Pavlov ialah pengulangan, generalisasi, diskriminasi, penghapusan dan pembelajaran semula. Okey, antara situasi yang boleh dikaitkan dengan konsep generalisasi ialah di mana seorang murid ini dia takut dengan seorang guru matematik yang memang sentiasa tegas, dan murid ini dia akan jadi takut kepada pelajaran matematik dan semua guru yang mengajar mata pelajaran matematik. Berkait dengan diskriminasi, bila mana murid ini akan bertindak kepada rangsangan tertentu saja. Sebagai contoh, murid yang takut pada guru matematik tadi tidak akan takut pada guru yang mengajar mata pelajaran lain. Sebab apa? Sebab ada perbezaan yang ketara dalam isi kandungan dan juga kaedah pembelajaran. Penghapusan pula ialah bagaimana murid nak atasi perasaan takut kepada guru matematik tadi. Sekiranya murid itu dapat satu guru matematik yang lain yang boleh faham kelemahan dia, yang pandai menggunakan kaedah yang sesuai, dan guru itu boleh menyediakan aktiviti pembelajaran yang berkesan, jadi perasaan takut dan benci itu akan terhapus beransur-ansur. Baiklah. Okey, E.K. Thorndike menggunakan teori pelaziman operan. Okey, boleh saya tahu ataupun ahli panel kita yang tiga terangkan bagaimana prosesnya serta konsep yang digunakan oleh E.K. Thorndike. Okay, terima kasih kepada yang bertanya. Okay, E.K. Thorndike ni kita tahu dia menggunakan teori pelaziman operan. Okay, pelaziman operan ni atau nama lain adalah connectionism, ialah apabila hubungan antara rangsangan dengan gerak balas akan menjadi kukuh jika kesan tingkah laku itu orang kata menyeronokkan atau memuaskan. Kalau kita cerita pasal konsep yang digunakan oleh E.K. Thorndike, dia ada 3, iaitu hukum kesediaan, hukum latihan dan juga hukum kesan. Okay, untuk hukum kesediaan ni, contoh saya bagi ialah guru perlu memastikan murid dalam keadaan sedia semasa dia tengah mengajar. Yang kedua adalah hukum latihan. Latihan yang dapat diberikan oleh guru lah. Contohnya dia banyak tahap, sama ada dia ada bentuk, tahap, pengulangan, latih tubi dan juga last sekali aplikasi. Dan yang ketiga ialah hukum kesan. Kesan ni dia akan jadi 2, sama ada kesan menyeronokkan dan kesan tidak memuaskan. Itu saja saya. Okey, baiklah. Untuk ahli panel yang keempat, pada pendapat anda, bagaimanakah teori pembelajaran behaviorism ini mampu memberi kesan kepada pelajar? Okey, terima kasih ya. Okey, pada pendapat saya, teori pembelajaran behaviorism ini dia memberi kesan kepada pelajar, terutamanya dia terutama daripada rakan sebaya dan guru. Okey, kalau kita tengok pelajar dia akan tiru perbuatan atau tingkah laku yang perbuatan atau tingkah laku oleh rakan sebaya dia atau guru yang mengajar dia. Macam contohnya macam berkait rapat macam sifat kawan-kawan dia ataupun sifat guru-guru dia. Contoh kalau guru dia seorang yang penyayang, mungkin dia akan tiru sifat guru tersebut, macam tu. So hal ini kerana mereka belajar segala macam benda dari persekitaran dan mengenepikan atau tidak mengambil kira dari dalaman pelajar itu sendiri. Okey, baiklah. Okey, seterusnya kita akan menonton video yang ketiga.
berdasarkan video ketiga yang kita tonton sebentar tadi, video tersebut adalah berkaitan dengan pendekatan psikoanalitik. Baiklah, saya mahu bertanya kepada ahli panel kita yang pertama, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan pendekatan psikoanalitik ini? Okey, apakah yang dimaksudkan dengan pendekatan psikoanalitik? Psikoanalitik ni adalah merupakan satu berdasarkan kepada kepercayaan bahawa tingkah laku manusia ni dipengaruhi oleh proses psikologi secara tidak sedar dan yang kita sendiri tidak sedar. Dalam erti kata lain, tingkah laku kita adalah berdasarkan konflik dalaman, dorongan iaitu impuls, kemahuan dan juga motif yang tak disedari. Okey, baiklah. Di dalam setiap teori yang kita pelajari mesti kita ada pengasas dia kan. Jadi untuk pendekatan psikoanalitik ini, siapakah pengasas pada teori ini? Pengasas pendekatan psikoanalitik ini adalah Sigmund Freud. Sigmund adalah pelopor ahli teori psikoanalitik yang paling terkemuka. Idea-idea Freud ni mempengaruhi teori psikoanalitik yang lain. Teori struktur personaliti beliau membahagikan struktur psikik kepada 3 bahagian iaitu ID, ego dan superego. Baiklah, sebagaimana yang diterangkan oleh ahli panel kita yang kedua tadi, dalam pendekatan psikoanalitik ini ada 3 iaitu ID, ego dan superego. Jadi apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan ID, ego dan superego ini? Okay, ID adalah sumber dorongan dan nafsu yang diwarisi. Ia adalah primitif, mementingkan diri sendiri dan tidak ada pengaruh dunia realiti. Iaitu pengaruh tamada. ID adalah dominan pada peringkat awal kelahiran bayi apabila dorongan dan kemahuan amat kuat dalam mempengaruhi tingkah laku bayi. Ia dilihat sebagai elemen psikik pertama yang mempengaruhi tingkah laku. Ego pula bertanggungjawab dan cuba mengawal dorongan dan desakan primitif agar mengikut lebih dekat dengan kehendak persekitaran. Ego secara perlahan-lahan mengambil tanggungjawab menjadikan dorongan primitif ID yang lebih mengikut pada kehendak moral dan piawai etika masyarakat. Operasi ego berpandukan pada prinsip realiti, bukan pada prinsip keseronokan yang mempengaruhi ID. Prinsip realiti mengiktiraf permintaan atau kehendak masyarakat yang realistik. Superego pula, bila kanak-kanak bertambah besar, peranan ego semakin bertambah. Ia melibatkan superego yang merupakan sumber awal suara hati, iaitu kebolehan kita untuk membezakan yang baik daripada yang buruk. Superego muncul secara perlahan-lahan bila kanak-kanak mula mempelajari peraturan yang digunakan oleh ibu bapa untuk menginterpretasi jangkaan masyarakat. Fungsi dan tindakan ibu bapa adalah penting di mana mereka memainkan peranan penting di dalam suara hati sehinggalah kanak-kanak secara evolusi membina set piawai dalamannya yang tersendiri. Bagi kanak-kanak yang dibesarkan oleh ibu bapa secara keterlaluan, mereka akan bersifat kritis, menghukum dan mendenda. Keadaan ini boleh menjadi keterlaluan. Di dalam kes sebegini, superego mungkin menjadi tidak fleksibel atau tidak terlalu ketat sehingga ia menghadkan atau mencegah diri daripada menikmati keseronokan yang normal yang sepatutnya dialami oleh zaman kanak-kanak. Apabila kanak-kanak yang mempunyai superego yang punitif meningkat remaja, mereka berkemungkinan menghadapi masalah di dalam memenuhi permintaan superego. Sebagai contoh, apabila mereka telah mencapai usia balik, mereka mempunyai kesukaran untuk mengawal permintaan seksual yang meningkat. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih diucapkan kepada ahli panel kita. Jadi kita sudah tahu maksud ID, ego dan superego ini. Jadi kita nak tahu juga apakah perbezaan antara ID, ego dan superego ini. Okey, terima kasih kepada yang tanya.
ID, ego dan juga super ego kan. Perbezaan antara tiga ni. Okay. Untuk ID ni ianya merupakan sumber dorongan dan juga nafsu yang diwarisi. Dan ia juga merupakan perkara yang orang kata primitif, mementingkan diri sendiri dan tidak ada pengaruh dunia realiti. Okay, kalau menurut Freud dia kata ID ni dia sebenarnya peringkat awal kehidupan bayi. Kan macam saya sebut tadi, dia mementingkan diri sendiri. Bayi kita tahu dia kalau dia nak sesuatu itu, dia akan menunjukkan tanpa memikirkan orang lain. Contohnya kalau dia nak makan, dia akan menangis. Dan itulah contoh yang kita boleh nampak lah daripada ID ini. Dan menurut Freud juga, ID juga merupakan elemen psikik pertama yang mempengaruhi tingkah laku. So yang kedua pula ialah ego. Ego ni ialah mengawal dorongan dan desakan primitif. Ia juga lebih kepada kehendak moral dan piawai etika masyarakat. Maknanya kita nak dibandingkan dengan ID, ego ni dia ada memikirkan sedikit kepada perkara-perkara lain. Dan menurut Freud juga, ego ini pada usia 6 bulan sudah boleh nampak seseorang kanak-kanak atau manusia itu tentang elemen ini. Dan ia juga ialah mengiktiraf permintaan atau kehendak masyarakat yang realistik lah. Dan yang ketiga atau yang terakhir ialah super ego. Okay, super ego ni ialah membezakan baik dan buruk lah. Maksudnya dia dah boleh, kata kanak-kanak tu dah boleh faham apa perkara yang boleh buat, apa perkara yang tidak. Dan masa yang sama juga super ego ni mempelajari peraturan untuk menginterpretasi jangkaan masyarakat lah. So itu je lah untuk tiga perkara ini. Baiklah, terima kasih. Jadi forum perdana kita pada malam ini sudah hampir kabur. Terima kasih saya ucapkan kepada 4 ahli panel kita. Yang pertama Ikmal Hakim Muhammad Ghazali, yang kedua adalah Muhammad Hafizuddin bin Muhammad Nazri, yang ketiga adalah Siti Nur Asia binti Ibrahim, dan yang keempat adalah Izwan Iskandar bin Rizwan. Okay, ucapan ribuan terima kasih juga kepada pihak penganjur Universiti Selangor kerana sudi menyebut kami pada malam ini untuk membuatkan forum di Unicell. Okay, terima kasih juga kepada para penonton yang sudi menonton kita di live Facebook. Okay, jadi yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya Muhammad Azrul Azri bin Mustafa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.